Jawapan dia neraka. Dah habis dah. Pahala satu hal. Dosa orang lain pula letak atas catatan dosa dia. Jadi orang yang dizalimi itu dengan dosa dia sepatutnya dia masuk neraka. Orang yang dizalimi, harta yang dicuri, harta yang ditipu, harta yang dirampas, dengan dosa hak dia neraka. Tapi dosa dia tu Tuhan ambil, Tuhan letak atas orang yang menzalimi. Dosa dia kurang dah. Timbang banyak-banyak pahala, maka syurga orang yang dizalimi. Kalau tidak kok, dengan pahala dosa, banyak dosa dia tu, timbang memang akan ke neraka. Dosa yang dizalimi tu Tuhan ambil letak kepada orang yang menzalimi. Orang yang menzalimi pahala habis dah. Dosa semata-mata, dosa dia banyak dah. Dosa orang yang dizalimi pula letak ke dia, lama mana dia kena masuk neraka. Kadang-kadang di kedai kita makan, selagi dia tak mari tulis berapa harga, dia tak makan. Dia tak makan dulu. Makan dulu mana? Apa dia kita makan? Lauk ambil sendiri. Banyak mana lauk kita ambil banyak tu. Makan lah dia kata. Nanti beritahu lah. Tak sedap. Sebab kadang-kadang kita ambil banyak. Mari dulu. Tulis dulu. Tulis. Banyak tu saya ambil ya. Kalau banyak mungkin harga mahal sikit. Tak akan makan. Melainkan dia kena mari. Tulis dulu. Berapa harga. Baru kita makan. Lain kalau lauk dibubuh, lain lauk kita yang ambil. Kita ambil ni kadang-kadang dah kita suka lauk tu, kita ambil lebih banyak lah daripada orang lain ambil. Tak apalah. Kira lah dah banyak. Tapi dia suruh makan dulu baru nak kira. Nak kira mana? Mari kira dulu. Tulis dulu harga. Baru kita berani makan. Walaupun dia kata makan. Nanti awak beritahu. Dah. Mari dulu tulis. Tulis dulu. Tambah ambil hak orang. Tahu makan hak orang. Hak sendiri pun panjang dah kiraan di masyar. Hak sendiri. Hak jaga. Hasilan hak halal. Hak jaga dah tu pun panjang mana hitungan di masyar. Banyak mana harta yang terdapat daripada kita dulu sampai sekarang. Banyak mana? Yang kira ada sekarang, hak kita guna dah puluh-puluh tahun. Banyak mana? Sumber daripada mana? Guna pada perkara apa? Semua tu akan dihitung di masyar. Banyak mana dah hak kita? Hak kita sendiri Hak tak ambil hak orang. Banyak mana dah? Panjang mana dah? Di masyar kita yang kena kira. Kebabik pula hak orang tu rebah lah. Hak sendiri pun padang dah. Kata-kata kita jaga mula daripada anak-anak kita ajar dah. Jaga molek. Kita orang susah, buat cara susah. Kita orang susah, kita buat cara susah. Kita orang sederhana, buat cara sederhana. Kata kalau tahu rezeki lebih, kita ajarlah. Untuk supaya pandai-pandai lah tolong orang sama. Dah tahu rezeki lebih, kena ajar gitu. Jangan ambil milik orang. Ni mencuri ni kalau kita nampak kok hak betul-betul tu lah. Iyalah. Hak jadi mencuri tu. Tonggeh orang pun dicuri. Buah pisang orang pun dicuri. Ada pula tukang beli tonggeh yang. Mari jual tonggeh dia beli. Kita tahu Haji Usur dia kata. Tengok kat mata Dene tu. Tonggeh mana? Berapa kali jual tonggeh? Banyak benar tonggeh rumah dia. Tak Yusuf kan? Tonggeh harga berapa? Jual berapa ringgit? RM30, RM50. Dicuri tu. Mari atau pisang. Dia bukan ada kebun pisang. Betul ambil mana? Tak Yusuf dia kata. Haji Yusuf apa? Yang mencurigakan. Dia tahu dah sebenarnya tonggeh tu dicuri, buah pisang tu dicuri. Konon-konon Tok Haji Usul, Tok Haji periksa, dia sama terbabit syubhat sama je. Mahsyar belaka tu. Sebab apa dia ambil tonggeh? Sebab murah. Kalau beli hak sebenar berapa? Kenapa dia ambil buah pisang, dia nak goreng jual tepi jalan? Kalau dia beli pasar borong tu berapa harga pisang? Ni separuh dah harga ni. Tu. Sama tu.
Konon-konon dia tidak mencuri. Sama je, syubhat sama. Ada orang gitu. Quran pun boleh curi. Tak tahulah siapa tu kan beli, tak tahulah. Surah Iman kena. Surah Iman, Quran mahal. Surah Iman ni ada CCTV. Dia ambil semayang. CCTV dia ambil semayang. Ambil semayang. Sebab pegang Quran tanpa wuduk haram. Curi Quran tak apa. Ke macam mana? Dok, dalam CCTV tu memang nampak dia kenal orang tu. Boleh kenal dalam CCTV tu. Dah ambil semayang. Lepas tu dia masuk atas surah Iman tu, dia tahu mana Quran mahal. Quran mahal, dia ambil. Dia pun turun. Elak je dia ambil. Tapi dia ambil semayang. Yelah dia mencuri. Siapa tu kan beli Quran tu pula? Quran ni. Mak Haji, Quran ni kalau biasa 200 ni Mak Haji. Saya ni pergi ke Mak Haji RM50 sudahlah. Sama dengan Mak Haji ni. Saya pun tak baca kok. Kalau Mak Haji baca, boleh pahala saya juga. Ni harga 200 ni sebenarnya. Mak Haji ambil 50 lah. Saya jual murah je ke Mak Haji. Mak Haji pun tengok kok mata den ni tu. Mata tak pernah celek mana. Orang dadah tu kan. Quran mana dia ambil harga mahal. Quran hak molek lah ni. Quran mahal. Bukan Quran biasa tu. Quran mahal. Quran molek. Dia boleh curi. Ambil semayang dulu. Takut juga dosa pegang Quran tanpa wuduk. Sebab tu orang ni mencuri. Selongkor-selongkor rumah orang. Quran tak kosek. Quran tak kosek. Orang pun letak duit dalam Quran. Sebab apa? Duit akan selamat. Sebab pencuri tak akan sentuh Al-Quran. Sebab tak ada wuduk haram sentuh Al-Quran. Naik rumah orang tak apa. Sentuh Quran tak boleh. Letak duit dalam Quran. Hilang juga duit. Peresa-peresa kawan dia sendiri. Ni orang hidup pondok ni. Kawan dia tahu dah, kawan dia simpan Quran dalam simpan duit dalam Al-Quran. Simpan duit dalam Quran. Jadi hilang jugalah sebab kawan dia tahu dah dia duit dalam Quran. Konon-konon je tak ada curi. Dah kawan sendiri curi. Bubuh duit dalam Al-Quran, bubuh duit dalam kitab. Pandang muktamad makruh. Tapi ada pandang mengatakan haram. Pandang mengatakan haram. Haram letak duit dalam Al-Quran, haram letak duit di dalam kitab. Itu pandang daif. Pandang muktamad makruh. Duit dalam Quran bukan tempat bubuh duit, dalam kitab bukan tempat bubuh duit. Tapi kenapa orang bubuh duit dalam Al-Quran? Sebab dia kata orang curi tak akan sentuh Al-Quran. Sebab orang curi pasti wuduk tak ada. Kan ada orang curi ada wuduk. Tadilah nak curi Quran dan ambil wuduk sebab tak ada wuduk asalnya. Tapi nak tanya, siapa yang akan beli Quran hak mahal dijual murah? Tapi kalau kata tonggeh, kalau kata buah pisang atau biasa, ada orang sanggup beli. Alasan dia, saya tak wajib usul, tak wajib periksa. Walau dia sudah tahu dah. Mesti tonggeh ke buah pisang tak curi. Tanam pokok pisang tu kat sapa, tak ada kebun. Sapa, tak ada dah. Ambil dia orang dah. Ni mencuri. Tapi biasa orang dadah dah. Orang dadah. Macam durian tu. Durian tuan-tuan dia kata berebut tuang dengan orang curi. Kalau tuang siapa lambat boleh kau curi. Kalau curi siapa lambat boleh ke tuang. Jadi tuang dia ramal. Tuang dia juga. Oh curi tuang dia juga. Macam ni kita. Dia kata berebut. Dia kata tahun tu dia kata hak dia je durian jadi. Kalau lama kening jadi belaka. Dia curi hak tu sikit tak berasa mana. Lepas tu dia kata hak dia je jadi. Oh curi pakai hak dia tak lain tak ada. Ni mencuri belaka ni. Tapi biasa orang dadah ha. Orang dadah. Tapi orang tak dadah pun ada juga. Orang jadi mencuri. Itu di antara maksiat daripada anggota zahir, maksiat tangan. Dan pukul orang. Pukul orang. Tumbuk orang. Tampuk orang. Ni. Dia pukul, tumbuk, tampuk. Itu semua dosa dengan Adam pada diri dia panggil. Pada diri. Dan bunuh dengan tidak sebenar, itu dosa Adam pada diri. Sama tu. Pukul, bunuh sama. Pukul, bunuh yang tidak sebenar.
Ada pukul yang sebenar. Kita pukul anak kita umur 10 tahun dengan pukulan yang tidak melukakan. Pukulan berbentuk pengajaran. Itu pukul yang sebenar. Wadribu li ashrin, Nabi kata. Pukul oleh kamu bila umur 7 tahun, bila umur 10 tahun. Tu hak pukul yang syarak perintah pada ibu bapa. Wadribu, pukul oleh kamu, kata Nabi. Li ashrin, bagi umur 10 tahun. Pukul mana ni? Pukul darban ghaira mubarrih. Pukul yang tidak melukakan. Pukul yang tidak melukakan. Bukan pukul sampai ke cedera. Pukul sampai ke cedera, maka ibu bapa dia kena takzir. Dia kena hukum oleh pihak berkuasa. Pukul sampai ke berdarah, pukul sampai ke patah, tu kena dakwa. Atas dunia kena dakwa, kalau tidak bertabah di hari akhirah pun kena dakwa. Pukul ni pula waitaqil wajha, jangan kosek bahagian muka. Pukul jangan kosek bahagian muka. Lempah-lempah tak ada. Tak ada. Bahagian muka, bahagian kepala jangan kosek. Betul kata tua cermat, telinga pun tidak pulah. Budak tidak pulah telinga. Tapi masalah kitanya, dia lari, kita nak pegang mana boleh tak lari? Kena pegang telinga lah bahawa dia tak lari, kan? Budak nak lari, kan? Kita nak pegang mana? Nak pegang lah, payah. Mana nak pegang? Pak muda. Pegang telinga, tak ada lagi dah lah. Dia tak mesti pula bagian atas. Sebab dia membabitkan otak. Ni sekali anak buat salah, dia lempang. Dia lempang, mupu kawan tu budak tu. Pusing, pening kepala budak tu. Allah kata ayah seumpama. Dia kata bodoh lah. Main duduk dalam lempang, gegotok. Memang bodoh lah budak tu. Pok pun bodoh juga. Sekolah bukan luluh pun. Anak bodoh kena pok pun bodoh. Kalau pok cerdik, anak cerdik lah. Dia lempang, anak dia. Kita tengok ke Allah kata. Ni. Itu semua akan didakwa daripada masyarakat belaka. Pukul yang sebenar. Pukul nak mengajar. Bukan pukul nak menyeksa. Bukan pukul kerana hawa nafsu kita. Pukul kerana syarak Nabi suruh. Pukul kerana hukum. Bukan pukul kerana gerang, kerana nafsu kita bukan. Kita ni nak pukul, tengah-tengah gerang tu kita pukul. Jangan. Tenang dahulu, hilang perasaan marah, kita balik pada syarak. Kita pun ambil tangan dia, kita rotang. Tapi kita ni pelik. Ustaz, kalau dah sejuk dah, kita tak pukul dah. Pukul tengah panas tak jadi. Dia nak pukul syarak, pukul ketika ibu bapa tenang dah, sejuk dah. Pukul kerana syarak. Bukan pukul kerana gerang, kerana nafsu, bukan. Atau pukul yang sebenar. Ini pukul yang tidak sebenar. Jadi kalaulah kata masa muda-muda kita orang jenis backing, jenis orang gagah, kita pukul orang tu, kita pukul orang tu, ini dosa anak Adam, kita kena minta maaf kalau di masa lagi hidup. Jadi cerita kat orang, dan ada jenis hak cerita, kita masa muda kok ramai, dia kata makan napa, dia kata makan napa dia, tapi tua ni tak larat dah. Tapi dia kata ramai orang makan napa dia. Dia pukul orang, dosa anak Adam, minta maaf tak lagi. Dia kena minta maaf. Dia panggil dosa pada diri. Dosa anak Adam ni kan dosa pada agama. Dia kata syirik, bid'ah, sesat, itu dosa pada agama. Hak tak sebenar lah. Dosa pada diri, dosa pada diri. Pukul, mencederakan. Dosa pada harta. Dosa pada kehormatan. Dosa pada maru'ah, dia panggil. Dosa kepada kehormatan ni, dia berzina dengan isi orang, berzina dengan anak dara orang. Itu dosa kadang-kadang pada kehormatan. Dosa kadang-kadang pada maru'ah, dia mengumpat, dia memfitnah, dia memaki hamu. Itu dia ada 5 bahagian dosa anak Adam. Kalau bahagian pukul ni, dosa anak Adam pada nafsun, pada diri. Dan bunuh dengan tidak sebenar.
Ada bunuh yang sebenar, bunuh dalam hukum agama, ataupun terbunuh kerana mempertahankan diri. Ada. Atau bunuh yang sebenar. Dia diserang, dia mempertahankan diri, maka terbunuh. Itu bunuh yang sebenar. Faham tak? Sebab dia ada ketika mempertahankan diri. Boleh pukul dan sampai pekat, boleh jadi bunuh sekalipun. Kalau mempertahankan diri. Itu hak sebenar, bukan tidak sebenar. Jangan pula orang mencuri, orang tu lari dah, dia pergi tetok juga sebelah belakang. Itu bukan mempertahankan diri, itu membunuh kerana hawa nafsu, kerana digerang. Sebab apa? Sentiasa barang dia kena curi. Maka mahkamah akan cek balik lah. Kamu tetok dia, kamu tembok dia, kamu keselamatan kamu berbahaya ke? Dia serang kamu ke? Tak. Tetok sebelah belakang, tembok daripada arah belakang, maknanya pencuri sudah melarikan diri. Dia tetok, dia tembok bukan untuk menyelamatkan diri dia. Dia geram kerana apa? Kerana harta dia banyak kali dah kena curi. Itu kena hukum. Sebab itu bukan yang sebenar tu. Itu kerana nafsu dia, bukan kerana mempertahankan diri. Sebab tu kalau berlakulah yang terbunuh tu pencuri, kita jangan mudah-mudah nak bela yang dicuri tu. Sebab terkadang yang dicuri tu sendiri, dia tetok, dia tembok tu bukan kerana mempertahankan diri. Harta yang dicuri, dia tak ada hak untuk tetok, untuk tembok walaupun dia mencuri, melainkan kerana keselamatan dia bahaya. Orang tu ada senjata, itu cerita lain. Dia hukum-hukum ni dia halus. Mana ada pukul membunuh yang sebenar. Ni pukul orang dan bunuh dengan tidak sebenar. Dan berjalan pada tempat yang haram. Ni maksiat kaki. Tempat maksiat, tempat haram tu haram lah. Tempat-tempat tu dia melangkah tu. Itu di antara maksiat hati. Di antara maksiat kaki. Itu maksiat kaki. Hak dalam kitab Hidayatus Salikin ni, dalam kitab Hidayatus Salikin, maksiat kakinya samalah Ustaz 70. Dan ada pun kedua kaki itu, ini Hidayatus Salikin, Ustaz 70 hak nipis. Maka pelihara olehmu daripada berjalan kepada segala tempat yang diharamkan oleh syarak. Dan atau berjalan pada orang zalim, atau berjalan kepada raja-raja yang zalim. Kerana pergi kepada raja zalim itu dengan tiada darah yang sangat, atau dengan tiada hajah yang bermaksud pada agama, pada akhirat atau pada agama, maka itu jadi maksiat, lagi haram. Kita melangkah kepada raja yang zalim tanpa ada, tiada darah yang sangat, darah yang sangat, atau dengan tiada hajah yang bermaksud pada akhirat atau pada agama. Tak ada hajat akhirat. Kalau pergi kat raja zalim kerana nak nasihat agama, tu dituntut pada syarak. Tak ada, bukan di darurah pun. Darurah yang sangat macam mana, tak pergi akan ditangkap, akan dianiayai. Tu dia pergi kerana ada darurah yang sangat. Sekarang ni, atau berjalan pada orang yang zalim, atau pada raja-raja yang zalim, kerana ni semuanya maksiat belaka ni. Kerana pergi pada raja yang zalim itu dengan tiada darurah yang sangat, atau dengan tiada hajah yang bermaslahat kebaikan pada akhirat atau pada agama, maka iaitu berjalan, iaitu pergi pada raja-raja yang zalim, jadi maksiat lagi haram. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Panjang ni hak kita Mazali ni. Fal masyu ila salatina az-zalamati min ghairi darurah. Ni panjang Arab. Ambil terjemahan dia. Artinya kata Mazali, maka berjalan kepada sultan yang zalim dengan tiada darurah, yakni dengan tiada hajah yang masuk pada syarak, dan tiada hajah yang sangat picik, yang sangat mendesak, iaitu berjalan pada sultan yang zalim, jadi maksiat
Kerana yang demikian itu, yang demikian berjalan pada sultan yang zalim, merendahkan diri bagi mereka itu. Kita merendah diri bagi mereka itu. Ini umum ni. Tambahan pula kalau orang yang alim. Ni tambahan. Kalau orang tu orang alim. Ini bukan cerita orang alim ni, orang yang umum saja ni. Kalau tegur ada yang zalim, berarti kita merendah diri kepada sultan yang zalim. Melainkan tak pergi, kita akan diambil tindakan. Itu cerita lain, itu ada darurah. Ini cerita umum ni, cerita orang biasa ni, bukan cerita orang alim. Kerana yang demikian itu, yang mereka pergi kepada sultan yang zalim itu, merendahkan diri bagi mereka. Kita merendah pada orang yang zalim. Dan memuliakan, akan dia memuliakan sultan yang zalim. Dan sesungguhnya telah disuruh Allah Ta'ala dengan berpaling daripada mereka itu, sultan yang zalim. Dan lagi yang demikian itu membaikkan bagi kaum mereka itu. Membaikkan bagi kaum mereka itu, membanyakkan bagi kaum mereka itu agama, dan menolong mereka itu atas zalim mereka itu. Dan jika ada perjalanan yang mereka itu, perjalanan pada wajah yang zalim ni, sebab menuntut akan harta mereka itu, nak duit, maka iaitu berjalan kepada mengusahi yang haram, kerja haram. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW, barang siapa, dalam hadis ni, man tawada'a li ghaniyin salihin zahaba sulusadini, kata Nabi, barang siapa merendahkan dirinya bagi orang yang kaya yang soleh. Orang kaya ni soleh, dia merendahkan diri. Kenapa? Kerana dia tu kaya. Dia model kerana orang ni kaya. Tapi kaya yang soleh ni, kaya yang soleh. Nabi kata, nescaya. Dia pergi ni kerana nak harta lah. Buat baik dengan orang kaya yang soleh. Dia merendah diri, belaka. Dia angkat pula. Supaya dapat harta. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hilang 2/3 agamanya. 2/3. Kata Mazali, inilah Nabi kata ni pada orang yang soleh. Maka apa lagi engkau sangka dengan kaya yang zalim. Nak pergi pada raja yang zalim, nak harta pula. Ini cerita orang umum. Orang alim sama telah. Dia sangat-sangat kena jaga langkahan dia. Nak pergi mana-mana tempat, dia kena periksa molek-molek. Sebab orang awam, orang ramah tu, orang alim tu baik dengan dia. Kenapa kamu kata dia zalim? Kalau zalim, macam mana orang alim dia jadi baik dengan dia? Ni. Jadi fitnah besar lagi. Hak ni Mazali kata berjalan yang haram ni kepada raja yang zalim, tidak ada sebang darurah ni. Ini cerita umum ni. Bukan cerita orang alim. Orang alim sama telah. Sebab orang-orang yang zalim ni, dia nak pada orang alim lah. Dia nak ambil gambar, tunjukkan bahawa dia baik dengan orang alim ni. Dia baik dengan orang alim ni. Orang alim tempatang lagi. Orang alim luar lagi. Mari ni, orang luar. Tengok macam mana orang alim luar ni. Faham tak ni? Dia sebenarnya sama je. Orang alim di luar tu, dengan tempat mereka pun mereka itu juga. Siapa sekalipun kerajaan, mereka akan mendampingi di negara mereka sendiri. Walaupun kerajaan tu macam mana sekalipun, sama telah pula mari tempat kita, mari tempat yang lain, sama telah lah. Maka akan dia highlightkan. Akan jadi hak zalim tu jadi baik. Tu lagi berat. Hak ni maksiat kaki ni bukan cerita orang alim ni. Melangkah kepada raja yang zalim. Kalau orang alim sama telah. Lepas tu seorang tu guru dia cukup jaga langkahan dia. Nak pergi situ. Wah. Tu tempat orang besar-besar tu saya tak biasalah. Dia bukan apa non, dia tambuh. Langkahan tu yang pertama boleh mempengaruhi dia. Terpesona dengan kurniaan. Satu laginya, dengan pergi dia tu akan menyebabkan orang-orang luar akan beranggapan
orang yang zalim ni orang baik. Ada ni. Yang pertama tak pergi untuk selamat diri dia. Sebab kalau pergi dia kata tempat mewah-mewah, dia beri pula duit banyak-banyak, hak ni boleh pina mata. Pada pina mata, kelabu mata. Orang alim ni, dia takut situ. Takut pina kelabu mata. Satu lagi dia takut akan mengelirukan orang lain. Akan mengelirukan orang lain. Walaupun dia kata, saya kalau pergi saya beri nasihat, konon-kononnya. Beri nasihat masa mana? Kalau dia nasihat sekalipun, dia ada penasihat dia sendiri dah. Cakap apa pun, dia nak guna awak saja. Bukan nak nasihat awak, dia ada penasihat dia dah. Konon dah, saya nak guna nasihat. Tapi orang nampak dah nasihat tu, orang tak nampak. Sebab terkadang nasihat ni kena nyatakan daripada jauh, terang-terang. Berbentuk bangkangan, bantah, itu nasihat. Kita nasihat jumpa seorang-seorang, dia ada penasihat dah. Kalau bawa kita seorang, dia tak layan tapi dia nak kita juga. Konon-konon bisik kebaikan, tapi nak apa sih? Dia nak nampak pendampingan tu mustahak. Dengan satu gambar tu akan diguna bertahun-tahun. Ada ni. Lepas tu gua dicukup jaga. Nak ke mana? Tak payah dia kata, tak payah. Itu orang besar tu, kita orang biasa je tak payah. Kita pergi. Dia kira nak juga mari pondok dia. Itu je. Kalau mari, dia nasihat sungguh. Nak mari pun, dia buat syarat pula. Bukan mari gitu nak. Kadang-kadang dia mempergunakan pula. Ni kalau tu guru hok cermat, dia tambah dia kaitan. Yang pertama, dia jaga diri dia. Yang kedua, dia takut akan mengelirukan orang lain. Kalau pergi tempat-tempat, akan dapat sagu hati, sumbangan banyak-banyak. Sekali pergi boleh dapat puluh-puluh ribu untuk pondok contohnya. Dia pondok tak perlu sumbangan seumpama tu. Pondok boleh hidup dengan sumbangan yang sederhana saja. Sumbangan orang kampung gitu je. Pondok ni kehidupan dia sederhana. Ada sikit buat sikit, ada sikit buat sikit. Tapi bila dapat je sumbangan 100 ribu, akhirnya dia bermewah-mewah, akhirnya jadi hilang barakah. Akhirnya hilang barakah. Ada pondok-pondok yang terbabit seumpama tu, akhirnya hilang barakah. Tak ada barakah. Ni pondok ni dak ni. Tapi dia tidak bermewah, dia duit tak banyak. Hanya sumbangan orang ramai je. Tapi pondok dia barakah. Sebab apa? Dia hidup ala kadar, sederhana, ikut kemampuan. Tak perlu bermewah. Tapi kalau pergi dapat 100 ribu, banyak mana? Semua tunggu dia tambah. Dia tambah penat lelah dia daripada sumbangan yang halal, bahkan daripada orang-orang kampung, capur dengan sumbangan yang tak tahu mari daripada mana, dengan ada tujuan yang pelbagai. Lepas itulah orang alim, kita cerita kaki ni berjalan pada tempat yang zalim ni kira umum je. Tapi kalau orang alim, sama telah lah, dia kena jaga. Langkahan dia kena jaga, tindak tanduk dia kena jaga. Sebab akan mempengaruhi orang jahil. Orang jahil, dia tengok, tu orang alim gitulah. Ada ni. Kalau tu berkait dengan maksiat kaki. Kita perhabis lagi dah ni, sikit je. Dan derhaka dua ibu bapa. Derhaka pada dua ibu bapa. Itu semua tu maksiat zahir, dosa-dosa yang besar belaka tu. Derhaka kedua ibu bapa. Dia kadang-kadang kita ni biasa-biasa ni okey. Tapi bila Tuhan uji kita, kemudian bila orang tua kita uzur ke, banyak korinah ke, hak tu dak, kalau kita dak sabar, boleh jadi kita derhaka pada ibu bapa. Masa gini okeylah. Kita khidmat kita apa masa dan gini. Tapi bila Tuhan uji, mak ayah ingatan pun tak berapa, comel dah. Kemudian banyak hal pula, begitulah, beginilah. Contoh. Ni kalau kita dak sabar, kita boleh jatuh pada derhaka kepada bapa. Akhirnya kita kasau. Kita menyakiti hati dia.
Ada ni. Malam tak boleh tidur dah kitanya. Kacau dia. Dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur lah anak ni. Bila orang tua uzur tak boleh tidur, dia memanggil lah. Ada ni. Dia tak boleh tidur. Maka anak pun tak boleh tidur. Siang hari, dia tidur khong. Anak nak kena kerja pula siang hari. Lepas tu gitu gini. Mulalah naik angin anak ni. Tu jaga tu. Kita khidmat tu dah pahala yang sangat besar. Kita khidmat pada waktu kita yang uzur, pahala yang sangat besar. Kita khidmat pada pesakit yang bukan keluarga kita sekalipun, pahala besar dah. Bukan keluarga kita, kawan kita ke, kita khidmat dia, kita tolong dia. Sebab tak ada keluarga mari tengok orang sakit ni, kita tolong yang mana dia tak ada kena-mena kita, bukan keluarga kita pun, kita tolong orang sakit, pahala yang sangat besar. Sehingga kan kalau orang sakit nak kita, orang sakit nak kita, kalau kita ada, dia jadi tenang. Kalau dia tak ada, dia jadi payah. Orang sakit tu nak kita, walaupun kita bukan keluarga dia, tapi dia perlu pada kita. Sehingga kan gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Kan tak ni? Gugur fardu ain Jumaat. Ni Jumaat dah ni, tapi pesakit ni nak kita. Apa-apa pun dia nak kita ada kat dia, nak tolong picik ke, tolong apa tak kira lah. Tapi dia nak kita. Nak Jumaat dah ni, tapi dia nak kita juga. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Tak hari Jumaat kita ni. Bayangkan sembahyang Jumaat ni. Tuntutan besar, syiar yang besar dalam agama ni. Tapi boleh jadi gugur. Tak ada fardu ain dah pada kamu tunggu dia lah. Tapi pesakit itu bukan keluarga kita sekalipun. Ni, kita khidmat kepada mak ayah yang sakit. Besar pahala. Tapi kalau tak sabar, boleh tu. Boleh jadi derhaka. Kalau dah hilang sabar biasalah. Dah backing dah. Orang sakit tu backing juga. Tu baka dia backing juga. Minta maaf lah. Minta maaf lah ayah kita marah ke ayah kita backing lah ayah moga anak ayah juga ayah backing tu. Kita dah daging ayah backing kena alasan kau ni. Jadi nak kata apa? You sungguh lah mu backing kan aku backing. Bahasa molek lah. Dah anak backing nurung dia nak kata begini. Tapi salah tu tak salah. Minta maaf lah. Tu derhaka tu. Dia sapa ke mak ayah ni, walaupun tak semayang pun. Walaupun tak semayang sekalipun, kita kena cakap molek. Semayang. Gitu je. Jangan kita cakap kasar. Nak mati dah. Semayang tak ambuh pula. Nak masuk neraka ke ni? Tak boleh. Derhaka kita. Haram. Kita menyakiti hati dia. Dia tak mau semayang, kita cakap secara lembut. Dia tak mau juga, tak ada apalah kita, tak ada apa dah. Tapi tak bolehlah kita nak orang lain boleh lah dengan adik-beradik boleh adik-beradik. Allah, abang ni tua dah, tak mau semayang lagi, nak masuk neraka ke? Boleh lah, abang adik boleh lah. Kalau mak ayah tak boleh, jangan duk belebeh. Ada orang dia belebeh memang tak belebeh, dia berleteh. Sebab apa? Tak mau semayang waktu dia belebeh macam budak-budak. Jangan kata, jangan. Jadi tak mau semayang tu dah sebesar betul. Tapi kita anak ni label lain, pakat lain. Dia tak sama dengan adik-beradik lain cerita. Bolehlah kita nak kira nak kerana pun. Tapi kalau mak ayah tak boleh. Walaupun tak mau semayang sekalipun. Anak payah ni bila diuji. Kalau segar-segar gini tak ada lah derhaka. Segar-segar gini tak takut dah masa ujian uzur tu sakit. Uzur sakit pula bukan sekejap-sekejap. Lama-lama sakit tu. Kena jaga belakang lah. Ni derhaka dua ibu bapa dan tidak bertegur. Putus silaturahim. Itu pun sama juga. Putus silaturahim. Adapun kurang hubungan sebab lama acak kali dah kita kena ke dia. Tak apa tegur mana, tapi bukan hubungan putus silaturahim. Ada keperluan cakap, berjabat tangan. Tapi nak rapat macam dulu, nak bertegur siapa mesra macam dulu, tak dah lah. Sebab kita ni orang mudah ditipu orang. Mudah percaya kat orang. Acak kali dah kena. Lepas tu jumpa jadi lain dah. Kurang dah tu lain ni. Ni putus silaturahim. Itu dosa yang besar. Dan menzalim akan makhluk. Menzalim akan makhluk. Walaupun makhluk tu binatang sekalipun.
Walaupun makhluk tu binatang sekalipun, kita sepak kucing, kita macam-macam lah buat anaknya, tu menzalimi ni menzalim akan makhluk ni, tu pergi pada maksiat tangan tu. Menzalim akan makhluk tu pergi kepada maksiat tangan. Walaupun binatang sekalipun makhluk Allah ni, kita buat zalim. Ayam, itik tu, jangan buat zalim. Dah ayam tu masuk dalam pagar kita, tu bukan salah ayam, salah tuang dia. Dia cari tuang dia lah. Dia cari tuang dia. Ni lembu disembah asid. Lembu sembah asid, habis dia punya kulit tu, Allah lah, nampak daging lembu tu. Lembu dah masuk pagar dia. Lembu hak salah tuang dia. Tuang dia tu, tuang lembu tu lah. Tuang lembu tu, kalau tengok kok cerdik lembu daripada tuang dia. Cerdik lembu dia tuang dia. Tuang dia tak ada hukum. Tuang lembu tak ada hukum kadang-kadang. Tapi dia pun sembah asid pada lembu tu. Tu haram. Dia menzalimi akan makhluk Allah Ta'ala tu. Memanglah lembu tu masuk pagar dia. Lembu tak ada salah, tuang dia yang salah. Tuang dia kata, aku tidak salah, kamu salah sebab pagar kamu dah tutup. Dia kata gitu. Lepas bahagian dia. Akhirnya tuang lembu ni, tahi lembu dia tu habis sutai kapung. Kereta pijak air lembu dia, karak kereta orang. Macam mana tuan lembu di padang mahsyar? Dia kalau kata nak bawa lembu kut jalan raya, sebab dia nak balik daripada tempat rupuk dengan kandang lembu kat rumah dia tu, pakai paper lah lembu tu. Tak, bukan, dia akan mengotori jalan raya, karak kereta orang, punah kereta orang. Sungguh ni, itu belum lagi jadi kemalangan, mati orang, cedera orang kerana lembu. Tuang hidup mana tuang dia? Ada ni. Itu kesalahan dia lah. Tapi boleh tak macam tadi disembah asid? Jangan, tak boleh tu. Tak boleh. Itu berdosa tu. Itu pernah berlaku lah. Bukan kulit, daging nampak lembu. Daging dia tu nampak. Kulit tak ada dah. Itu disembah asid. Itu menzalimi akan makhluk. Dan lain-lainnya daripada perkara maksiat, daripada anggota zahir. Dia pergi pada doa. Doa itu minta kita kepada Allah atas jalan merendah diri. Dan apa-apa doa, apa kalau dapatnya, maka dapat itu dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kewajipan atas Allah, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini dapat manfaat kepada yang hidup dan yang mati. Yang mati sekalipun didoakan oleh orang yang hidup, yang mati akan dapat manfaat. Sebab itulah di antara rukun ketika sembah jenazah adalah doa. Takbir yang ketiga tu kan rukun di doa. Kenapa doa tu jadi rukun? Sebab doa dapat beri manfaat kepada orang yang mati. Kan kita ziarah kubur, kita doa kepada ahli kubur, beri manfaat kepada yang hidup dan beri manfaat kepada orang yang mati. Wallahu a'lam.